Okay, so sekarang I'm gonna show you how to answer tutorial chapter 3 number 8. Okay, so if you have a table shows the successive ionization energy. Okay, so dekat dalam soalan ni dia bagi untuk beberapa elemen lah. J, K, L, M, N, N. Okay, so sekarang ni kita ada IE1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so sebenarnya IE1 ni adalah untuk first ionization energy, IE2 second, IE3 third and so on. Okay, so apa yang perlu awak tahu? Okay, sebenarnya IE1 ni merujuk kepada first electron yang kita remove. Okay, IE2 second yang kita remove. Okay, IE3. Okay, kita ada third. Okay, fourth and fifth electron yang kita remove. Okay, so ini adalah dia punya ionization energy untuk setiap electron yang kita remove. Okay, so kalau tengok soalan yang first ni, dia minta awak explain which element will form ion with the charge of 1 positive. So, dekat sini, kita tahu dalam periodic table, elemen yang akan menghasilkan charge 1 positive adalah yang duduk dalam group 1. Okay, group 1 elemen akan menghasilkan ion yang bercharge positif 1. So sekarang ni kita kena tahu yang mana antara semua elemen ni yang mana adalah group 1. So group 1 bermaksud dia punya valence electron adalah 1. Okay, dia ada 1 valence electron. So daripada data ni macam mana kita nak tahu bahawa valence electron dia adalah 1. Okay, so apa yang perlu awak buat adalah awak kena cari dalam semua ni yang mana dia punya sudden increase adalah antara IE1 dan IE2. So macam mana kita nak tengok sudden increase? So cara nak tengok sudden increase adalah dengan mencari ratio. Okay, so awak boleh cari ratio yang pertama IE2. Okay, IE2 awak bahagikan dengan IE1. Okay, so awak akan dapat ratio antara IE1 dengan IE2. So IE2 dengan IE3, okay, awak cari ratio yang kedua, IE3 bahagikan dengan IE2. Okay, yang 3 dengan 4 pula, 4 bahagi 3. 4 dengan 5 pula, 5 bahagi 4. So antara banyak-banyak tu awak tengok yang mana paling besar ratio dia. Okay, itulah dia punya sudden increase. So, okay. So kalau ratio yang paling besar adalah antara IE1 dengan IE2, so bermaksud dia punya valence electron 1 sebab second electron kita remove daripada inner shell. Okay, so valence electron dia adalah 1, dia adalah group 1. Kalau dia punya ratio yang besar antara 2 dan 3, bermaksud 2 valence electron ketiga dah remove dalam inner shell. Okay, so dia 2 valence electron group 2. Kalau antara 3 dengan 4, okay, so maksudnya dia ada 3 valence electron. Okay, so electron yang keempat dah remove dalam inner shell. So 3 valence electron bermaksud dia group 13. So untuk successive ionization energy ni sebenarnya kita hanya tengok untuk S block. Okay, which is antara group 1 dan group 2 sahaja, dan juga untuk P block. Okay, P block group 13 sampai group 18. So kalau 3 valence electron group 13, 4 valence electron group 14. Kita tak tengok untuk D block. So takkan ada group 3, 4, 5, 6 sampai 12, tak ada. Okay, hanya ada 1, 2, 13 sampai 18. Okay, cara nak explain pula, awak boleh tengok dalam kita punya guideline. Okay, guideline saya dah bagi contoh untuk lithium dengan beryllium. Okay, so first awak kena cakap dia punya sudden increase antara IE berapa dengan IE berapa. So sebagai contoh ni, kalau sudden increase dia IE1 kepada IE2, so maksudnya second electron remove daripada inner shell closer to the nucleus. Okay, so tak semestinya 1s orbital. Apa ni? Yang ni tak sebut pun tak apa. Okay, just sebut remove from inner shell closer to the nucleus, and then so it will make more energy is needed to remove that electron. So bagi tahu valence electron dia berapa, dia daripada group mana. Okay, so kalau tengok contoh yang kedua,
disebabkan sudden increase dia adalah between IE2 dengan IE3, so bermaksud third electron yang kita remove daripada, so sama juga, tak payah sebut pun tak apa, inner shell closer to the nucleus, more energy is needed to remove the electron. So bagi tahu valence electron dia berapa, dia group berapa. So kalau dia punya sudden increase IE2 kepada IE3, maksudnya ini kita tahu second electron, ini kita tahu third electron. So yang second ni dia punya menentukan dia punya valence electron yang kat depan ni. Okay, so IE2 kepada IE3 itu valence electron, sebab third electron kita remove daripada inner shell. IE1 pada IE2, so ini adalah first electron, ini adalah second electron. So sebabkan first electron kepada second electron, satu valence electron daripada group 1. So kalau dia daripada IE3 dengan IE4, so bermaksud 3 valence electron, fourth electron kita remove daripada inner shell. Okay, dan seterusnya. Kalau yang B ni pula, dia minta two elements that belongs to the same group. So sama juga, nak tahu dia punya group yang sama, dia mestilah sudden increase dia tempat yang sama. So kalau nak explain, okay, the difference in first ionization energy value for the two elements yang kita choose tadi, okay, just kena ingat, kalau dia same group, okay, same group maksudnya, okay, dia punya trend adalah trend of ionization energy down the group. Okay, since dia nak untuk first ionization energy, so ionization energy yang sama down the group. Okay, so again, kita akan kaitkan dengan size, okay, down the group macam mana. So bila kita tahu size dia macam mana, so kita boleh kaitkan dengan shielding effect lah, sebab dia down the group kan. So mestilah kena ada shielding effect. Okay, kaitkan dengan shielding effect, and then kedudukan elektron dengan nukleus dekat ke jauh, banyak tak energi yang dia perlukan. So daripada situ awak boleh tengok difference in ionization energy, kenapa berbeza antara that two elements. Okay, awak boleh tentukan dia punya position juga sebenarnya. So kita tahu down the group, okay, sebabkan size makin besar, okay, size makin besar, so bermaksud yang mempunyai higher ionization energy, maksudnya duduk atas lah. Okay, sebab size dia lebih kecil. Yang mempunyai lower ionization energy duduk kat bawah sebab size dia lebih besar. Untuk yang C pula, determine the group untuk elemen L. Okay, so ni tak ada masalah juga sebab tengok je lah sudden increase dia dekat mana. Okay, so macam kita buat sebelum ni. Okay, so untuk soalan nombor 9, okay, dia kata ionization energy untuk nitrogen greater than oxygen. Okay, but the ionization energy untuk N plus lower than O plus. Dia minta awak explain. Okay, so awak nak jawab tentang ionization energy ni sebenarnya, okay, awak kena buat dulu dia punya electronic configuration. Okay, electronic configuration. Okay, so buatlah. Untuk N apa, untuk O apa. Okay, dah buat electronic configuration dia. Awak boleh buat juga dia punya orbital diagram so that you will know the first electron yang you nak remove daripada nitrogen dan juga oksigen ni, okay, daripada orbital yang macam mana. Sebagai contoh, sebenarnya, okay, antara nitrogen dengan oksigen ni, dia adalah anomalous case. Kalau ingat lagi, dia anomalous case kan. Sepatutnya, ni group 16, ni group 15. Okay, period yang sama, across the period, size makin kecil. Sepatutnya oksigen lah lebih tinggi dia punya first IE. Tapi tak. Kenapa nitrogen lebih tinggi? Sebab the first electron yang kita nak remove ni daripada half filled to P subshell yang menyebabkan dia lebih stable daripada partially filled to P subshell of oxygen. So that's why nitrogen ni lebih tinggi dia punya first IE berbanding oxygen. Tetapi how about Na plus dan juga O plus? Okay, so ni sebenarnya bermaksud untuk second IE bagi nitrogen dan juga oksigen. Okay, so dekat sini electronic configuration untuk N plus awak boleh tengok macam mana, O plus awak boleh tengok macam mana. So that electron yang kita nak remove tu daripada orbital yang macam mana. Kenapa this one lebih tinggi pula daripada this one? So you have to explain. Untuk soalan yang ke-10,
Okey, dia tanya antara magnesium, sodium and silicon, yang mana second ionization energy dia yang paling tinggi. So again, sebenarnya okey, awak kena buat electronic configuration dan juga orbital diagram bagi magnesium, sodium dengan silicon. Okey, awak buat dulu. Tak pun awak boleh terus buat tanpa buat atom dia dulu, awak boleh terus buat. Mg plus apa dia punya orbital diagram ataupun electronic configuration dan orbital diagram. Okey, Na plus apa, Si plus apa. Okey, awak boleh buat dia punya electronic configuration dan tengok orbital diagram dia. Elektron yang nak remove tu daripada orbital yang macam mana. So sama macam yang kat atas tadi. Kalau dia adalah half field ataupun full field, okey, maksudnya dia lebih stabil, lagi banyak energi yang kita perlukan untuk remove the electron. Okey. So, boleh kaitkanlah kedudukan elektron yang nak remove tu dekat ke jauh dengan nukleus.